Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mulakan Hello. Tak ada orang jawab salam ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tak jawab salam. Korang bila cucuk vaksin? Belum lagi. Tak tahu lagi. Negeri Tak lain, tahu. negeri lain I form 1 don't form. know. Cikgu tak cakap lagi nanti cikgu beritahu lah kot. Sebab form 4, form 5 nanti 19 bulan 10 nak cucuk yang kedua. Bermakna lepas dia orang cucuk dah boleh mula sekolah lah. Lepas tu lah sepatutnya. Okey, jom kita mulakan bab baru iaitu bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Okey, sebenarnya nama bab ni dulu nama dia statistik. Okey. So kita tengok apa itu sukatan kecenderungan memusat. Okey, sukatan kecenderungan memusat. Okey. Ialah satu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Sebagai contoh, pencapaian Muhammad Azizul Hasni Awang atau dikenali sebagai Pocket Rocket Man, pelumba basikal trek profesional Malaysia. Kejayaan terkini yang diraih oleh beliau dalam acara Kirin, kejohanan trek berbasikal dunia 2017 di Hong Kong sebagai juara. Melalui pencapaian cemerlangnya itu, bolehkah kita meramalkan bahawa beliau akan memperbaiki atau mengekalkan rekod pencapaiannya dalam sukan Olimpik akan datang? Jangkaan ini boleh dibuat berdasarkan data-data pencapaian Muhammad Azizul Hasni melalui justifikasi yang tertentu. Daripada justifikasi ini, analisis dan tafsiran boleh dilakukan. Proses ini dia menggunakan sukatan kecenderungan memusat. Okay, kita ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat iaitu mean, median dan mode. Okay. Yang ni kita dah belajar masa sekolah rendah ataupun form 1 tak selasa. Sekolah rendah dah belajar masa darjah 6. Okay, yang pertama kita belajar mode. Saya rasa semua orang tahu mode tu apa. Mode itu ialah kekerapan yang paling tinggi ataupun nombor paling banyak. Huruf paling banyak. Okey, kalau korang tengok contoh nombor 1 ni. Okey, contoh nombor 1, cuba tengok contoh nombor 1. Kalau kita tengok kat sini, nombor 4 paling banyak timbul. Jadi kita tahu dia punya mode dia adalah 4. Mode tu paling banyak. Okey. Kat sini pula huruf yang paling banyak timbul ialah huruf L. Bermakna mode dia adalah huruf L. Seterusnya kalau kita tengok kopi dengan teh ni, kopi dengan teh sama banyak. Kopi ada 3, teh pun ada 3. Kalau dua-dua sama banyak, kita tulis dua-dua jawapan. Okey? Tetapi kalau kita tengok tak ada pun yang paling banyak dalam soalan yang seterusnya, jadi kita tulis tiada mod. 2 ada 1, 4 ada 1, 6 ada 1, 8 pun ada 1, 10 pun ada 1. Maksudnya tiada mod. Bukan tiada mod, tiada mod. Okey. Okey, semua faham maksud mod? Faham. Jom tengok soalan seterusnya iaitu median. Apa itu median? Median saya pernah bagi tahu dia adalah tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Okey, macam mana kita kira median? Kita akan susun nombor tu mengikut susunan. Lepas tu kita potong kiri dan kanan macam ni. Satu-satu. Okey. Kalau kita dapat jawapan yang macam ni, kita tambah dan bahagi 2. Tambah dulu, lepas tu baru bahagi 2. Okey, itu baru kita dapat jawapan untuk median. Okey, jom tengok soalan. Contoh yang dibuat kat bawah ni. Disusun dulu, lepas tu dipotong. Kecil ke besar susun ikut kecil ke besar. Lepas dah potong, kau dapat jawapan tengah-tengah dia adalah 4. Okey.
Tetapi yang ni bila dipotong ada macam ni. Ada 2 nombor. Jadi ditambah dahulu, lepas tu bahagi 2 dapat jawapan. Okey. Tu median. Okey, ada soalan untuk median? Ada nak tanya apa-apa tak untuk median? Tak ada. Tak ada Okey, median. Seterusnya kalau median untuk data. Okey, saya tak berapa minat untuk korang hafal formula-formula ni, saya pernah bagi tahu. Okey, cara yang paling mudah untuk korang ingat median. Okey, kalau buku ni dia ajarlah. Tengok cara yang saya ajar. Korang nak ikut buku pun boleh, nak ikut cara saya pun boleh. Okey, tengok. Mula-mula korang tambah dulu kekerapan ni. Okey, lepas tambah dapat berapa jumlah kekerapan tu? Dapat berapa jumlah kekerapan? Berapa? Benar. 11 jumlah kekerapan dia. Okey, lepas tu bahagikan dengan 2 dapat berapa? 11 bagi 2 dapat berapa? 5.5. Okey, 5.5. Okey, tengok betul-betul cara sebuat. Korang kena dapat hasil tambah lebih daripada 5.5. Lepas tu stop. 1 tambah 6 dapat berapa? 7. 7. 7. Okey, 1 tambah 6 dapat 7. Lebih tak daripada 5.5? Ya. Lebih kan? Okey, jawapannya adalah yang di atas, iaitu jawapan dia adalah 20. Median dia adalah 20. Okey, kalau korang tak percaya, cuba tengok. Sama tak jawapan dia? Nampak tak jawapan bawah dia adalah 20. Ni cara yang sebuat untuk korang belajar. Okey, kita stop sekejap sementara tunggu azan. Kita tengok soalan seterusnya lepas ni.
Okey, jom kita sambung semula. Okey, Adam Faris, berapa hasil tambah yang setulis hijau tu? Adam Faris? Adam Faris. Oh, ya, ya, ya. Berapa hasil tambah dia? 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1 berapa? 12. Okey, 12 kan? Ha, Okey, ha. bahagikan dengan 2 dapat berapa Adam Faris? 6. 6 Okey. Lepas tu kita tambah. Okey, 2 tambah 4 dapat berapa? 2 tambah 4 dapat berapa? Adam Faris? 6. 6 kan? Okey. Hmm. Kali ini kita dapat tepat sama. Okey. Ambil jawapan di atas dan tambah jawapan di sebelah. Maksudnya 20 tambahkan dengan 30, lepas tu bahagikan dengan 2. Okey, Adam Faris, tolong kira. 35. 35 ke 25? Ya. $25. 25, okey. Okey, seulang balik. Kalau korang dapat hasil tambah lebih daripada 6, korang akan terus je ambil jawapan di atas tu. Tetapi, kalau korang dapat jawapan tepat 6, maksudnya sama dengan yang ni, korang kena tambah dulu yang atas dan bahagi 2. Okey, nampak tak dua perbezaan tu? Senang je nak ingat cara seni, tak perlu langsung nak ingat formula. Okey, jawapan dia adalah 25. Okey, tak percaya, jom tengok sebelah jawapan dia. Betul tak 25 dia bagi? Tu 25 jawapan dia. Okey, mungkin susah sikit lah kalau korang nak hafal cara buku ni kan. Okey, hitungkan median bagi situasi di sebelah. Plot titik tunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam tempoh 6 hari. Okey, jumlah kehadiran murid. Okey, sini ada 2, sini ada 4, sini ada 4, sini ada 2, sini ada 0, sini ada 1. Okey. Kalau kita tulis balik dalam bentuk jadual, okey, saya buat dalam bentuk jadual ni 2, 4, 4, 2, 0, 1. Okey, Ain Sarah, tolong tambahkan yang merah ni, berapa hasil dia? 13. Okey, 13. Bahagikan dengan 2? 6.5. 6.5. Okey, kita dapat 6.5. Tengok. Okey, semua tengok. 2 tambah 4, 6 betul? Lepas dapat 6, belum lebih lagi daripada 6.5 kan? Belum lebih. Kena pastikan lebih. Tambahkan dengan 4. Dapat berapa? 10. 10 dah lebih kan? Dah lebih betul? 10 dah lebih daripada 6.5. Okey, dah lebih. So, dah lebih. Ambil jawapan di atas iaitu 3. Nampak jawapan dia? 3. Okey. Semua boleh faham cara yang saya ajar ni tak sama dengan cara buku teks tak sama. Okey. Okey, lepas tu dia suruh buat min pula. Min ni macam masa korang belajar sekolah rendah, korang tambah je semua. Okey, ni cerita Jogaton ni. Dulu masa sekolah rendah ada wakaton, jagaton, bacaton. Kan? Tapi semuanya adalah kumpul duit. Okey, korang kena tambah semua. Lepas tu bahagikan dengan 5. Sebab total dia ada
5. Yang penting kena tambah semua ni dulu. Lepas tu bahagikan dengan 5. Tu adalah kita panggil min. Dulu sekolah rendah ada panggil purata. Tapi maksud dia sama juga dengan min. Okey. Kalau macam ni, yang ni dia berbeza sikit. Okey. Yang ni 4. Yang ni 3. Yang ni 2. Yang ni 5. Yang ni 7. Yang ni 2. Yang ni 3. Okey, kalau saya akan tulis di bawah dia, senang nak tengok. Okey, kena darab. Darab. Kosong darab 4. 3 darab 1. 2 darab 2. 5 darab 3. 7 darab 4. 2 darab 5. 3 darab 6. Okey. Lepas tu, kena bahagikan dengan hasil tambah di bawah ini. Hasil tambah di bawah ini. Nampak? Sorry, bukan hasil tambah tu, sorry. Ni, hasil tambah yang ni. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 3. Okey, jumlah di atas dapat 78, bahagi dengan 26, korang akan dapat 3. Okey, ini satu lagi cara dalam min. Okey, ada 2 Satu tambah terus bahagi, lepas tu satu lagi kena darab, tambah, lepas tu bahagi. Okey, nanti kita tengok ada latihan ke tidak. Okey, ini satu cara lagi kalau dia buat guna table. Guna jadual. Okey, cara dia sama juga. Cuma dia jadikan dalam bentuk jadual. Okey. So, 1 kali 2, 2. 2 kali 6, 12. 3 kali 11, 33. 4 kali 7, 28. 5 kali 9, 40. 5. Nampak? Semua ada kat sini. Okey. Apa yang kita kena buat? Tambah semua ni, kita akan dapat 120. Yang ni pula, bilangan murid ni pun kita kena tambah. Iaitu bila kita tambah kat sini, kita dapat 35. Okey. Bahagikan. So, kita akan dapat 3.43 jam. Okey. Itu adalah min. Okey, apa maksud kewujudan nilai ekstrim? Masa bila, okey, apa maksud kewujudan nilai ekstrim? Kewujudan nilai ekstrim, kalau korang tengok data yang di bawah ni, nombor 20 tu terlalu besar berbanding dengan yang lain-lain. Nombor 20 ni jauh lebih besar daripada nombor yang lain-lain. Okey, itu kita panggil nilai ekstrim. Okey. Okey. Selesai. Okey, seterusnya. So, tengok kat sini. Nilai ekstrim dia adalah negatif 5. Yang lain semua positif. Tiba-tiba kita ada negatif 5. Okey. So, kita tengok apa kesan nilai ekstrim di atas data, ke atas data yang diberi. Okey. So, set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. Ada RM3, ada RM4, ada RM4, ada RM6, ada RM8. Okey, yang pertama kita nak kira mod. Okey. Kita akan buat satu jalan kerja untuk bandingkan dengan jalan kerja sekolah. Okey, kalau korang tengok, bilangan yang paling banyak kat sini adalah 4. So, mod dia adalah 4. Okey, ni RM4. Median pula susun. Okey, nak kira median, kena susun dulu nombor.
3, 4, 4, 6, 8. Potong. Okey, bermakna median dia adalah RM4. Okey, macam mana pula min? Min dia tambah semua iaitu 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 8. 8. Okey, ada berapa data kat situ? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bagikan dengan 5. Macam kat sini. Nanti korang akan dapat RM5. Okey, ni sama je yang kerja dia. Okey, anda dikehendaki menggantikan 8 dengan RM32. Ni 8 ni. Dia suruh gantikan dengan RM32. Hitungkan nilai mod, median dan min yang baru. Okey. Kalau korang tengok, dia cuma gantikan nilai 32 sahaja. Mod dia masih lagi 4 sebab 4 masih lagi paling banyak. Median pun masih sama sebab 4 ni masih berada di tengah-tengah. Okey. Cuma yang berubah ialah dia punya min. Sebab jumlah dia semakin besar. Okey, nampak tak jumlah dia? Ni 25 je. Yang ni 49. Bila korang bagi jadi RM9.80. Okey. Hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min. Seperti contoh di atas, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80, manakala nilai median dan mod tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim ni kita tahu, sekarang ni kita tahu dia boleh mengubah nilai min. Ingat. Okey. Okey, kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mod, min dan median. Okey, data ditukar secara seragam. Okey, kalau kena buat aktiviti ni, saya tak pakailah, saya terus buat contoh yang diberi. Okey, ni dulu, sebelum ni, untuk pengetahuan korang, bahagian ni, kita belajar masa AdMath Form 4. Okey, sekarang Form 2 dah kena belajar. Okey, kerana membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masing berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. Hitung min, median, mod bagi data tersebut. Okey, saya kira dulu min, median, mod. Okey. Kita ambil mod dia dulu. So, bilangan data yang paling banyak kat situ apa tu? RM1, RM2, RM3, RM6. Siapa paling banyak? RM3. Okey, RM3. Okey, semua tahu mod. Okey, kalau kita nak kira median. Susun dulu daripada kecil ke besar. 1, 2, 3, 6. Okey, potong, 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 potong. So, jawapan dia RM3 ni. Okey, seterusnya ni kira min. Tambah semua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 bahagi 1, 2, 3, 4, 5 data. Okey, hasil tambah di atas berapa ya? 15 ya? 15 ya, betul eh? Betul. Okay, 15 bahagi 5 kita dapat 3. 3. Okey, RM3. Okey, itu untuk yang biasa kita boleh kira yang kita belajar tadi. Tetapi dari hitung nilai min, median, mod yang baru, jika setiap harga alat tulis itu ditambah RM2. Setiap harga alat tulis itu ditambah RM2.
Oh. Setiap harga tu ditambah RM2. Sebenarnya ada jalan pantas, korang tak perlu. Kita tengok buku teks korang buat apa. Okey. Rupanya kena kira lain. Okey, dia tak bagi, maksudnya saya tak boleh ajarlah cara pantas tu ya. Kena tunggu form 4. Okey. Buku teks tak bagi. Okey, so macam mana? Okey, so buat yang baru pula. Yang baru pula untuk B. Dia kata tambah RM2. Kalau tambah RM2, RM1 akan jadi RM3. RM2 akan jadi RM4. RM3 akan jadi RM5. Okey, ni RM5. Lepas tu jadi RM8. So kita tahu mod dia. Apa mod dia? 3, 4, 5, 5, 8. Mod dia apa? 5. RM5. Okey, median dia. Median dia masih sama kan? Jawapan dia 5 juga kan, betul? Tengah-tengah dia 5. Okey. Kalau dia punya mean dia ialah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Bahagikan dengan 2, okey. So nak minta Aina Farisha, tolong tekan kalkulator. Dapat berapa Aina Farisha? Sir, bukan bagi dengan 5 ke sir? Sorry, bahagi 2 pula. Bahagi dengan 5 Sorry. Okey. Aina Farisha berapa? 5. Dapat 5 Okey, nanti saya terangkan Sebenarnya ada cara pantas nanti saya terangkan. Okey. Soalan yang kedua, dia kata setiap data tu didarabkan dengan 3. Bermaksud 1 darab 3 dapat 3. 2 darab 3 dapat 6. 3 darab 3 dapat 9. 3 darab 3 dapat 9. 6 darab 3 dapat 18. Okey. Mod dia berapa? Mod dia berapa? 9. Right. Okey, median dia berapa? 9. 9 juga. Okey, mean dia 3 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 18 bahagikan dengan 5. Okey. Aina Batrisha, tolong kira. Sekejap sir. Sembilan. 9 ni? Yang atas dapat 45. Okey, 45. 45 bagi 5 dapat 9, betul-betul. Okey. Semua tengok betul-betul. Saya tak pasti buku teks tunjuk ke tidak. Tolong tengok betul-betul. Cara pantas. Korang dah dapat jawapan asal dia kat sini. Okey, yang warna ungu ni jawapan yang tadi. Yang korang dapat awal-awal tadi. Okey, untuk ditambah 2. RM3 ni korang cuma perlu tambah 2. So korang akan dapat RM5. Nampak tak sama dengan sebelah? Median pun sama. Korang perlu tambahkan dengan 2.
Jadi korang boleh dapat RM 5. Nampak sama? Okey. Sama juga yang ni. Tambahkan dengan 2, korang akan dapat RM 5. Nampak tak magic tu? Nampak tak? Korang semua nampak tak apa yang saya tunjuk tu? Nampak. Okey. Seterusnya kalau dia suruh darab 3. Darab 3, korang dapat RM 9. Nampak tak 9. dapat RM 9? Nampak. Darab 3. Dapat RM 9. 9. Darab 3. Dapat RM 9. 9. Sama juga. Okey, bermakna tak perlu pun susah payah nak buat semua jalan kerja ni. Okey? Hanya darab dan tambah sahaja jawapan yang asal. Kalau macam 2 atau 3 markah macam tu kena buat jugalah yang macam ni. Kalau macam ABC yang soalan objektif bolehlah buat yang darab-darab biasa macam cara ni. Ke boleh juga kalau macam dibagi contoh soalan 3 markah kan. Dia boleh guna cara tu kena guna itu juga. Okey. Nanti kita tengok masa latihan pengukuhan macam mana. Okey? Sebab korang ni dah 2 tahun turut-turut ni yang tak ada PT3. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kalau sepanjang yang seajar PT3 ni, kalau korang buat macam setunjuk ni, yang setunjuk ni, kan? Kalau jawapan betul, korang akan dapatlah full mark. Jawapan betul dapat full mark. Faham? Markah penuh. Tetapi kalau salah, kosonglah terus. Dia tak ada markah kesian-kesian. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak? Jadi Boleh. nak selamat kena buat ni lah. Tapi kalau korang boleh betul dan cepat dan betul, apa salahnya korang buat macam ni terus kan? Okey? Tapi tak apa, nanti masa latihan pengukuhan saya akan tunjuk lagi. Okey? Alright. Tengok jalan kerja ditunjuk kat sebelah tu. Tu dia. Okey? Yang tadi kita buat tadilah. Okey. Buku teks tak tunjuk cara yang saya tunjuk tu. Saya tak pasti dia akan tunjuk ke tidak. Okey. So, skor Raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 366. Itu mean, median, mode. Okey, kalau tengok mode dia adalah 6 sebab 6 paling banyak, tengah-tengah dia pun adalah 6. Okey, saya tak nak tunjuk dah. Mean dia tambah bahagi 3 dapat 5. Okey, tambahkan data pertama dengan 1, tambahkan data kedua dengan 2, tambahkan data ketiga dengan 3. Seterusnya hitung mean, median dengan mode. Okey, soalan macam ni tak boleh buat macam saya ajar tadi. Tak boleh buat sebab dia data pertama ni tambah 1, lain dia buat berbeza-beza. Data kedua tambah 2, data ketiga tambah 3. Bermaksud dia tak sama. Kalau dia sama boleh buat macam saya ajar. Okey. So apa berlaku? Tiada mood kat situ sebab data dia 4, 8 dan 9. Tetapi median dia masih ada iaitu 8. Okey. Median dia 8. Kita tambah, lepas tu bahagi dapat 7. Okey. Saya rasa tak boleh buatlah macam saya ajar tadi tu. Memang tak boleh. Okey, untuk yang soalan macam ni. Kalau data dia sama je semua, baru boleh buat. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey, kapan bagi data terkumpul? Kalau dia bagi jadual. Okey, kita tengok contoh nombor 15.
Sekejap saya nak tengok ada lagi yang tak masuk ke. Okey. Kalau dia bagi jadual macam ni, okey. Kita kena kira daripada sebelah macam mana, korang kira satu per satu. Okey, kalau kata markah dia daripada 0 ke 19. Okey. Cari markah daripada 0 ke 19. Contoh kat sini 1. Okey. 2. 3. So gundalan dia jadi 1, 2, 3. So ada 3. Okey, saya guna warna lain pula. Okey, 20 hingga 39. 20 hingga 39. Okey. 20 hingga 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 Macam mana kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okey, seterusnya untuk 40 hingga 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Macam mana buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, seterusnya 60 hingga 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas tu yang terakhir 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Okey, korang boleh faham tak macam mana kira tu? Boleh. Silakan ke silakan. Korang tak ada internet ni. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh. Okey, boleh faham Boleh. Faham. Okey, baru masuk ya. Sekejap, kenapa anak asa pun ada ni? Okey.
Alright. Ni biasanya masa form 4 belajar, tapi sekarang zaman dah berubah, korang pun dah semakin tua. Jadi dia anggap korang dah semakin patut belajar lah. Okey, kita dah ke muka surat 8 dah. Alright. Okey, walaupun kat situ tunjukkan cara kira Alright. Tengok betul-betul. Pukul 5 hingga 5.29. 5 hingga 5.29. 1. 5.29. 2. 2 je. Okey, seterusnya 5.30 hingga 5.59. 5.30. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Seterusnya 6 hingga 6.29. 1, 2, 3, 4, 5. 5 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya 6.30 hingga 6.59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Seterusnya 7 hingga 7, 5, 29. 1 je. 1. Okey, nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29. 6 hingga 6.29, 5 orang. Okey, perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi. Kalau korang tengok kat sini, jumlah kekerapan tertinggi ialah 8. Okey. 8 orang. Dan yang paling rendah ialah pukul 7 hingga 7.29. Masya Allah. Bangun dia tidur pukul berapa ni? Ni lambat ni masuk sekolah ni, betul eh? Okay. Lambat. Lambat eh? Kalau sekolah ada depan pintu pagar, okey lah. Boleh lah, boleh. Ada ke korang yang duduk sekolah rendah, sekolah dia depan pintu pagar je? Ada? Ada. Sekolah KB ada beberapa pelajar yang rumah dia tu depan pagar. Seberang jalan. Tunggu loceng baru datang lah. Okey, ada budak anak murid darjah 6, ada seorang. Dekat jugalah rumah dia. Okey. Alright. Okey. So, hai. Okey, hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam raja di bawah. Okey, sebenarnya benda yang sama juga kita buat tadi. Dia bagi jadual, saya tak pasti dalam periksa kalau dalam SPM yang lepas-lepas, jadual ni dibagi. Tapi gundalan tu tak payah buat. Sejak batch korang ni kena buat gundalan ni. Okey, saya dah tak ada tunjuk, benda yang sama kita kira. Okey, sama juga jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid, kenal pasti kelas mod. Okey, korang dah tahu kelas mod macam mana nak cari. Okey. Dah faham dah macam mana nak cari kelas mod, iaitu kelas yang paling banyak kekerapan dia paling tinggi. Okey. Kalau nak kira min, alright.
Okey, saya rasa dah jauh dah nak kira min ni. Okey. Sekejap mana dia punya latihan ni? Asyik belajar je ni. Oh, banyaknya. Baru seperasan. Alright, okey. Sesimpan sampai min tadi. Okey, nanti yang tu saya nak sambung minggu depan. Okey. Tapi okey. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey, tak apalah. Tak sempat lah. Okey, saya nak tanya seorang-seorang yang ada kat dalam ni. Okey, tadi saya dah tanya sampai. Okey, Faris Fakrullah. Untuk soalan 1A. Mod dia apa Faris Fakrullah? Tak boleh cakap, message. Dah jawab boleh balik ke? Oh, belum. Korang nak balik mana? Korang kat rumah. Kejap. Saya nak test dulu. Faris? Kalau dia tak jawab, kita tak boleh habislah. Faris Fakrullah. Ya saya. Soalan 1A. Mod dia apa? Cuba tengok mod dia. 1. 1. Alright. Okey. Seterusnya saya nak tanya Fatihah. B. Mod dia apa? Saya Mod. Soalan B, 1B. 7 dan 8. Yes, 7 dan 8. Okey, Hafiz Danish. Soalan C. Mod dia apa? 60. 60. Right, okey, korang faham Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Okey, yang ni nombor 2 ni kita tengok kekerapan yang paling tinggi tu. Lepas tu tengok jawapan yang di atas. Okey, Ikhwan. Mana mod dia? Ikhwan. Ya. Soalan nombor 2. Kekerapan paling besar berapa? 37. Okey, so mod dia ialah saiz L. Alright, okay, good. Okay, korang faham? Okay, saiz. Okay, hari ni saya nak tanya-tanya je sebab belum lagi soalan tu Okay, tengok betul-betul jadual tu. Mana mod dia? Okay, untuk 3A, Mimi. Tengok mod dia. Yang mana yang bulat dia paling banyak? Berapa liter? 0.5. Okay, good. Okay, Nazwin. Tengok betul-betul yang mana daun dia paling banyak. Jap. Bukan. Okay, yang ni kena tengok betul-betul 26. Ini cara dia. Oh, bahaya betul. Tengok 6 ni ada 2. 3. Yang ni biasa buat Okay, bermakna dia punya mod dia ialah 32 dan 37. Sebab korang akan tulis ni 26. 26, 27, 28.
Yang ni 31. So kalau kau tengok 32 ada 3, 37 pun ada 3. Jadi dia punya mod dia 32 dengan 37. Okey Nazwin. Nombor soalan C. Upah mana yang paling banyak mod? Nazwin? Berapa? RM? RM8. Ah? Itu kekerapan. So jawapan dia RM 2. Itu kekerapan. Saya bukan minta kekerapan, saya minta mod dia. Okey, Afiqah Syairah, rumah mana yang paling banyak mod? Afiqah Syairah, rumah mana yang paling banyak? RM2. Apa dia? Paling banyak. RM2. Bukan. D. Oh, kuning. Kuning. Okey, seterusnya. Betul lah, rumah kuning. Okey. Okey, kita pergi soalan median. Median kita nak cari tengah-tengah. Okey, mungkin siapa yang setanya tu bolehlah conteng-conteng kat dia punya kertas ke apa ke. Okey, seterusnya. Tadi kita sampai dekat Afiqah Syairah. Okey, Maisarah. Soalan A, median dia mana? Yang mana satu? Okey, cuba buat. Okey, soalan B, Safi. Tolong carikan dia punya median. Okey, soalan C, Zulaika. Tolong carikan dia punya median. Part C, part A, Maisarah. Part B, Safi. Part C, Zulaika. Tujuh, sir. Okey, siapa tadi tu? Maisarah Okey, Maisarah jawapan dia 7 di tengah-tengah. Bermakna, okey, kalau saya buat 3, 5, 3, 5, 7, 7, 8, 12. Okey, potong. Kita dapat 7 ya. Jawapan dia 7 di tengah-tengah. Okey, Safi. Sekejap, saya dah kira. Tengah kira. Jangan lupa dia potong-potong je. Susun daripada nombor kecil ke nombor yang paling besar. Lepas tu dah susun, potong belakang dan potong depan. Satu-satu. Ada 2 kan kena bagi. Okey, maksudnya tambah, lepas tu bahagi 2. Okey. Nombor yang tengah-tengah 2 tu apa ya, Safi? 38 dengan 47. Tambah 2 nombor tu. Tambah dulu. 38. Okey, bagi 2. Bagi je jawapan puluhan tu. Berapa? Sekejap. Apa tadi? Aduh. 38 tambah 47 dulu. Lepas tu bahagi 2. 42.5. 42.5. Okey, jawapan dia di antara ni lah. Okey, betul. Okey, Zulaika dia bagi jawapan dia 10 ya Zulaika. Okey, saya susun dulu. Okey, 3 ke? 3 nombor paling kecil 3 ada 3. 2, 3. Lepas tu 4. Lepas tu 7. Lepas tu 10. Lepas tu 11. Lepas tu 50 50. Ada 2.
Lepas 60 lepas tu 90 90 tu 200 terus. 200. Okay, potong, 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 potong. Okey, betul jawapan Zulaikha bagi ialah 10. Okey, last kali untuk hari ini. Okey, semintakan siapa-siapa tolong tambahkan yang ni untuk dapat berapa? Dapat berapa? 30 sir. 30. Tolong bahagikan dengan 2. 15. Alright. Okey. So dapat 15. Kita tambah. 8 tambah 5 dapat berapa? 13. 13. Kurangkan daripada 15 kan? Okey, tambahkan dengan 2. Tambahkan dengan 7. 20. Okey, dah lebih betul? Dah lebih daripada 15 kan? Ya. So jawapan dia 30. Jawapan dia adalah 30. Okey, semua faham tak cara yang sahaja untuk cari median kalau jadual? Okey, alhamdulillah. Okey, nanti minggu depan nanti saya akan bagi satu kertas kat korang untuk korang cuba-cuba. Bila ada masa free nak cuba-cuba buat. Okey, nanti kita bersambung lagi minggu depan untuk habiskan semua latihan yang ada dalam ni. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, sir. Terima kasih sir. Bye. Sir, boleh balik kampung, sir. Balik kampung? Bila boleh balik? Dah boleh? Belum lagi, Tahu, sir. baru tukar pasar. Saya rasa pertengahan bulan 10 kot. Kau nak balik Kodiang ke? Memanglah. Dah, okey. So ada orang dah keluar Okey, dah sebagi